Assalamualaikum. Salam #09educators. Okey, anda bersama saya, Cikgu Arifah Raida dari SSTP GPN Perlis. Okey, kami sekarang berada di sini untuk program Terjah Santai. Okey, anda tahu saya berada di mana sekarang? Saya berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis. Apa yang menariknya kat sini? Nak tahu tak? Ya, mesti tak sabar kan nak tahu? Jom, follow saya. Hai, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi Cikgu Suzaidi, sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Cikgu, saya dari SSTP GPN Perlis. Okey, nak jumpa Cikgu ni, tak sabar sangat ni. Sebab dengar macam-macam ni. Boleh tak Cikgu share dengan kami sikit lepas ni? Boleh, insyaAllah. Okey, so nanti Cikgu akan bawa kami ke mana? Untuk Okey, tempat yang best. lepas ni kita ke studio PDPC dulu. Wow, studio PDPC. Bestnya. Okey, jom Cikgu, jom. Okey, jom. Alright, Sila. jom. Okey, Cikgu Pah. Ya. Sekarang ni kita berada di studio yang dikenali sebagai studio PDBC. Okey. Studio PDBC SK Kuala Perlis. Yang mana studio ni berfungsi untuk membuat rakaman ataupun live lah. Wow. Jadi kita bergerak atas tiket ataupun kita kata Colarian Channel. Jadi sebelum saya nak cerita lebih lanjut lagi, saya di sini saya nak perkenalkan lah. Kita ada jawatankuasa yang membentuk pasukan. Kita berada pasukan yang membentuk jawatankuasa untuk studio ni. Yang terdiri daripada saya sendiri sebagai penyelaras. Kemudian kita ada Cikgu Zarni Kasih. Okey, Cikgu Zarni Kasih. Cikgu Zarni ni dia bertindak sebagai teknikal. Berkaitan dengan lighting, berkaitan dengan kamera, berkaitan dengan susun atok dan sebagainya, itu bidang dia. Kemudian kita ada orang yang kedua, kita ada Cikgu Saiful Hizam. Hai Cikgu Saiful, selamat kenalan. Cikgu Saiful Hizam dia berfungsi, dia bertugas sebagai orang yang set up program, set up cara rakaman dan sebagainya. Dia lah yang bertanggungjawab yang susun segala program. Semua dia lah. Terbaiklah. Jadi untuk scene ke berapa macam mana susun atok untuk rakaman live dan sebagainya, itu bidang dia. Dan kita ada dua orang lagi yang tak dapat hadir bersama kita pada hari ini. Cikgu Roslin, dia bahagian bila dah ada rakaman, dia akan uploadkan ke dalam channel kita yang dikenali sebagai channel Colarian Channel. Itu channel YouTube ke? Ya, channel YouTube. Boleh bagi tahu dekat channel YouTube Colarian Channel. Untuk kita bergerak lah PDP guru-guru kita ni. Jadi Cikgu Roslin ni dia bertindak masukkan ke dalam Colarian Channel, upload segala bahan rakaman dan sebagainya ke situ lah. Kemudian ada seorang lagi Cikgu Nur Saiful, dia bertindak sebagai graphic man lah. Berkaitan contoh macam kita tengok Colarian Channel dia ada stage dia ada tu logo dia. Dia ada logo dia. Bila ada logo dia, graphic designer lah. Ya, bila dia ada logo dia lah yang mendesainkan supaya kita bila buat channel ataupun kita buat sesuatu, kita kena ada logo identiti kita sendiri. Kita tak nak hanya logo sekolah saja kan, sebab kita nak ibarat kata tuan pengarah, kita jadi salesman untuk nak menjual barang. Jadi kita kena ada logo identiti kita sendiri. Dan yang akhir kita ada Cikgu Majid. Cikgu Majid dia sebagai perhubungan sekolah lah. Promoter sebagai unit perhubungan sekolah dengan masyarakat komuniti lah. Patutlah terkenal Kuala Perlis ni. Jadi itulah. Terkenal. Dan Cikgu Majid. Kalau tengok konsep yang kita guna berkaitan di studio PDPC kita ni, kita lebih kepada menggunakan kain lah. Kain sebab kain ni dia istimewa dia sebab kita boleh bergerak. Maksudnya kadang-kadang bilik ni tak sesuai. Boleh pindah ke bilik lain. Jadi kita buat. Tak estetik kat sini saja. Tak estetik kat sini saja. Kemudian keluasan yang kita sedia ni adalah berkaitan dengan projek kita lah. Bermakna kita sekarang ni kita buat lebih kepada macam dalam studio yang kecil untuk rakaman guru-guru kita. Dan target kita adalah untuk kita nak
mengajar anak-anak. Mereka yang akan handle semua ni sebenarnya. Tapi kita terbatas. Kita dah berbincang bersama dengan jawatankuasa sebab guru-guru mana mungkin nak handle keseluruhan. Betul, sebab masa mengajar. Lagi, nak jadi bekerja ke kelas lagi kan. Mau tak mau kita nak kena latih anak-anak kita supaya dia pandai menggunakan alat-alat. Contoh macam boleh cikgu tunjuk sikit kan. Contoh macam ni. Saya nampak sekarang ni ni macam dia kita boleh pakai handphone saja. Okey, macam wow kan. Sekarang ni kita hanya menggunakan kos yang paling minimum. Contoh macam kain dalam 1 lebih ya. Shopee pun ada. Betul. Kemudian kita pakai tripod ni yang berbentuk tripod ni dia boleh Ni lah 360 punya fleksibel lah, senang-senang cerita. Sebab dia boleh pusing, dia boleh apa semua dan memudahkan. Dan kita rakaman, kita source dia, kita menggunakan handphone. Apa handphone brand pun tak apa. Handphone brand tak apa, tak ada masalah. Cuma kita kena download satu apps, jadikan dia sebagai webcam lah. Ya. Itu yang penting. Apa tu cikgu boleh beritahu tak? App yang kita pakai Arian untuk jadikan dia sebagai source untuk rakaman dan bukan rakam di sini. Rakaman berlaku sana dia sebagai kamera saja. Jimat lah cikgu. Dia jimat kos tak perlu kamera yang kos yang tinggi kan. Dan kita ada yang kedua di sini, kita ada skrin. Macam prompter lah. Kita ada skrin macam prompter lah. Jadi ini dia berfungsi sebagai skrin untuk skrip guru cakap. Jadi tak hilang punca nak cakap kan. Ni di sini. Jadi kemudian kita ada pakai satu program ya Vimic lah. Satu software lah. Satu software Vimic yang kita rakam terus dia jadi. Kita tak mau duk pening-pening nak rakam, nak edit cara macam inilah jelah. Rakam terus dia boleh jadi, boleh guna. Itu yang tak payah kat mana dah. Dan peralatan lain seperti mana tengok tu lah, lampu, lighting ni penting juga ni untuk keadaan gambar tu sendiri kan. Jadi tak lampu pun jadi kemudian jarak. Jarak pun dia main peranan. Jadi jarak pun lebih kurang dalam 1 meter lebih lah. Supaya bila gambar kita berada dalam TV, contoh Cikgu Ifah main sini. Cuba tengok dalam skrin sana. Saya berada di skrin sekarang. Ya, sekarang tengok keadaan gambar nampak smooth, nampak cantik. Apa tak ada yang warna hijau di bahagian tepi apa semua. Bersih lah. Ya, sebab tu lighting, pencahayaan tu penting. Tak perlu lampu yang terang dan sebagainya, cuma perlu cukup. Lampu cukup. Dah gambar kita cantik elok. Jadi peralatan yang kita ada di sini ni semua ada yang kita semula, ada yang kita boleh baru lah. Saya nampak kan idea cikgu ni memang boleh digunakan untuk sekolah-sekolah lain. Okey. Ini yang menarik ni. Cerita pasal idea ni sebenarnya pencetus memang awalnya idea kita buat green screen dalam keadaan yang tanpa ada ilmu yang cukup. Tapi sahabat-sahabat saya yang kita bentuk tadi, Cikgu Saiful Hizam, Cikgu Zarni, mereka ada kepakaran dalam bidang tu. Yang untung ni. Ya, alhamdulillah satu kekuatan pada kita. Jadi saya serah pada mereka create dan kita buat secara gotong royong dalam bilik ini lebih kurang seminggu untuk kita set up. Alhamdulillah dengan idea mereka, maka hasillah satu studio dan kita namakan dia Studio PDPC. Kita tak namakan studio green screen. Sebab kita target bukan sekadar rakaman. Guru boleh datang bawa murid ke sini untuk mengajar di sini dan gunakan murid tu sebagai guru. Jadikan murid tu sebagai multi-purpose lah. Multi-purpose. Kita tak nak hanya sekadar untuk rakaman saja. Kita nak cikgu contoh darjah 6. Bawa anak-anak murid dia datang ke sini duduk dan murid tu bertindak sebagai guru, dia pula mengajak rakan-rakan dia. Cikgu mungkin boleh buat juga convocation ke tahun 6 ke nanti kan? Okey, convocation. Untuk makluman, untuk tahun 2020 kami dah buat. Dah buat di studio ni. Macam belum ada open. Dah buat. Kita dah buat dah. Studio. Ya, kita dah mula buat studio convocation untuk tahun 6. Tahun lepas. Tahun 2020 lah untuk darjah 6 dan juga untuk PPKL lah. Kita buat di sini. Jadi pelbagai penggunaan, bukan sekadar. Nanti boleh bagi link tak video tu, boleh kita promotekan lagi. Kita nak bagi orang kata sekolah boleh jadi satu inspirasi kepada sekolah lain, nak bagi semangat. Kadang-kadang kat sekolah masih lain ni dia pun nak buat tapi dia pun macam tak ada punca, tak ada idea, tak ada inspirasi kan. Bila cikgu dah buat macam ni, wow. InsyaAllah
link tu kita dah ada dalam Colarian Channel. Kalau tengok pada YouTube, type Colarian Channel dia akan ada. Dia akan ada semua berkaitan dengan kita lah. Maksudnya macam graduasi tadi tu akan ada juga di situ. Jadi insya-Allah lah apa yang kita hasilkan ni bukanlah kita sonok-sonok saja nak buat. Sebenarnya penggunaan dia banyak manfaat. Bukan sekadar rakaman itu habis. Bukan rakaman untuk musim sekarang ni saja, musim Covid tak. Dia rakaman ni studio ni dia akan digunakan secara meluas, maksudnya secara sampai bila-bila. Bukan sekadar untuk rakaman, dia guna untuk pengajaran pun sama juga. Dia benda tu simpan di alam maya. Ya. Anytime. Sekarang kan dunia di hujung jari. Dunia di hujung jari. Dunia Klik tanpa sepadan. Ya. Gitu. Okey. Alright, terima kasih banyak-banyak cikgu. Okey, so sekejap lagi kita akan pergi ke satu lagi segmen. Segmen ada sikit soalan untuk kita tanya pendapat lah cikgu. Okey. Alright, itu saya setakat ini. Cuba lagi sekejap lagi. Bye. Okey cikgu. Kat sini kita ada 3 soalan tau. Alright. So cikgu, tadi cikgu dah tunjuk kat saya bagaimana kata penghasilan studio PDPC ni kan dengan instrumen dia, teknologi yang cikgu guna, aplikasi software kan. So kita nak tanyalah kan. Yang pertama sekali, macam mana sebenarnya yang tercetus idea cikgu nak buat studio ni? Yang asalnya yang masa orang tengah sibuk-sibuk dulu kan. Apa yang punca dia? Okey, idea tercetusnya untuk penghasilan studio ni adalah disebabkan oleh keadaan semasa dan juga saranan daripada Tuan Pengarah kita sendiri yang menyarankan agar sekolah wujudkan studio sendiri. Jadi saya ambil inisiatif tu, kita tubuhkan dulu jawatankuasa untuk bertindaklah untuk nak jawatankuasa green screen peringkat awalnya, dan akhirnya kita bagi nama yang baru, maka wujudlah studio PDPC yang ada sekarang ni lah. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah lah no. Dengan kerjasama cikgu-cikgu dengan kan. kerjasama semua pihak lah untuk menghasilkan. Sebenarnya studio ni adalah studio yang kedua. Asal yang di bawah sana. Kemudian kita ubah suai, bawa ke atas dan di sana kita olah untuk jadikan studio lain. Dan yang kedua akan ada di Makmal Komputer. Sebab kita target untuk Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis ni kita ada 2 lah studio supaya memudahkan guru-guru lain untuk penggunaan tu lah. Jadi target yang kita yang kedua adalah di Makmal Komputer lah. InsyaAllah yang tu pun kita dah ada cat dan kita nak pakai bentuk cat di situ dan juga kita ada bahan-bahan lain macam peralatan-peralatan yang perlu ada di studio tu insyaAllah dah wujud, cuma untuk set up sahaja. Teknikal je lah kan. Teknikal sahaja insyaAllah. Hebat lah cikgu. Okey, lelah kan dalam proses nak menghasilkan sesuatu benda yang baru, betul tak, yang tak pernah ada, kita katakan kita nak follow digital norm ni kan sekarang ni. Jadi ada tak cabaran-cabaran dia? Kekangan-kekangan masa nak mula, cikgu rasa stres ke ataupun tertekan ke tidak? Macam mana tu? Okey. Berkaitan soalan tu insyaAllah kita jawab lah. Untuk kata tekanan tu pada saya tak ada tekanan lah. Sebab ya, alhamdulillah, sebab pada saya sesuatu benda baru adalah satu cabaran bagi saya. Ya, cabaran yang membina kan. Cabaran. Sebab saya ambil benda tu sebagai satu benda yang ilmu untuk kita kongsi bersama. Dan alhamdulillah kebetulan Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis kita ada guru yang baru masuk, Cikgu Saiful Hizam, Cikgu Zarni Kasih dan Cikgu Ismail yang ketiga-tiganya pernah berada di JPN dan juga pernah berada di SSTP. Sekarang dulu BTPN lah. Sekarang SSTP. Maka kelebihan itu kita guna. Jadi alhamdulillah mereka bukanlah orang yang susah untuk berkomunikasi ataupun bukan orang yang susah untuk bagi kerjasama dengan kita. Alhamdulillah. Maka dengan keadaan begitu saya tiada tekanan untuk saya nak wujudkan. Dari segi yang penting kerjasama dan kemahuan, dan saya suka apa yang saya boleh tolong untuk nak wujud. Mereka akan sebutlah, cikgu kita nak pakai kain, cikgu kita nak pakai alat macam ni. Kadang-kadang kita tengok benda yang kita nak wujud tu tak ada. Mereka adakan dengan
dengan dana mereka sendiri nampak sanggup itu, sampai macam kita tu kata untuk nak pengorbanan wujudkan cikgu. satu Tak pengorbanan. pernah berkira, tak pernah berkira dari segi Alhamdulillah. ringgit, masa, tenaga. Itu Ya. memang tak boleh lah. Cikgu tak boleh kalah yang benda tu. Memang Jadi menang. bukan sekadar tu, kita ada juga Cikgu Roslin, Cikgu Nur Saiful yang sanggup bersama dengan kita juga. Peringkat awalnya kita buat di bawah kelolaan Cikgu Nur Saiful dan Cikgu Roslin lah. Untuk set up ataupun kita kata untuk wujudkan green screen peringkat awal tu, studio yang pertama. Tapi alhamdulillah lama kelamaan Cikgu Saiful Izam dia ada sedikit ilmu yang lebih, maka dibagi cadangan dan kita ambil cadangan tu sebagai satu benda untuk kita wujudkan studio yang bagus ni lah, insya-Allah. Hebat ah. Saya datang tadi pun saya tengok, ya Allah, bestnya dengan keadaan sekolah yang cantik kan. Ada cikgu-cikgu yang kat sini buat benda ni, kat sini buat benda ni. Ya Allah, macam itu yang bekerjasama. kerjasama tu, kemahuan. Dan saya tak ada kata paksa hampa kena main untuk nak buat kerja yang tak ada. Jadi kita bagi kelonggaran ataupun bagi kepercayaan pada mereka, buatlah. Apa yang saya boleh tolong, saya akan tolong. Apa yang saya perlu tolong, saya akan tolong. Dan mereka tak ada diberi masa, okey hari ni kena siapkan macam ni, besok kena siapkan macam ni. Tak ada constraint time kan. Tak ada. Sebab kita konsep kita sikit-sikit lama-lama dia jadi bukit. Itulah yang dulu. Okey. So soalan yang terakhir adalah cikgu bagi sikit kata-kata semangat buat rakan-rakan guru kat luar sana. Okey, macam mana cikgu nak bagi kata semangat kat depa ni. Jom buat macam kami ke. Macam mana kan? Kita sama-sama bersama. Okey, silakan cikgu. Alhamdulillah, berkaitan dengan apa yang ditanya tadi tu, setakat untuk makluman, setakat hari ini kita dah dilawati lebih pada 30 buah sekolah ke studio kita dan ke sekolah kita. Alhamdulillah kita dah banyak berkongsi dengan rakan-rakan di luar sana. Dan ada yang dah buat, ada yang belum lagi, dan ada yang dah mula bergerak. Jadi insya-Allah mana-mana rakan yang datang ke Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis yang memerlukan idea, memerlukan pertolongan dari segi teknikal, insya-Allah kita boleh tolonglah. Kita boleh bantulah insya-Allah, sebab Cikgu Saiful Izam, Cikgu Zani, mereka sentiasa terbuka untuk menolong. Sebab tak salah kita berkongsi. Betul. Sebab dengan perkongsian, mungkinlah dengan perkongsian sedikit ilmu yang kita ada ni, Allah Ta'ala memberikan rezeki kita dalam bentuk yang lain. Betul. Jadi pada sahabat-sahabat, rakan-rakan guru di luar sana, terimalah cabaran ini sebagai satu benda yang positif untuk kita bergerak ke depan. Walaupun dalam keadaan tekanan, iaitu tekanan dari segi COVID, pandemik yang kita hadapi sekarang ni, jangan jadikan sebagai satu alasan. Jadikan dia sebagai satu cabaran untuk kita cari jalan bagaimana untuk kita meneruskan kehidupan kita. Sebab semua yang terjadi adalah ujian ataupun kita kata ada hikmah di sebalik yang kita tak pasti. Mungkin tak ada. Betul. Mungkin tak sebab COVID ni mungkin kita tak ada lagi studio macam ni. Itu hikmah lah. Jadi ambil yang hikmah, yang hak tak elok tak tepi. Ambil yang hak positif saja, insya-Allah. Mudah-mudahan kerja buat kita sentiasa diberkati Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Suzaidi, guru besar Sekolah Kebangsaan Sekolah Perlis yang sanggup menerima kami dari SSTP daripada JPN Perlis. Okey, sebab kita nak tunjulkan Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis ni yang disebut-sebut orang. Ramai orang sebut. Satu Malaysia lah sebut ni. Okey. Jadi kepada anda semua, kepada rakan-rakan semua, nasihat Cikgu Suzaidi ni kena ambil dan buat. Okey, sebab jarang kita nak jumpa semangat yang macam ni. Bila ada, kita negeri Perlis kecil tau. Bila kita ada kerjasama yang dahsyat, yang mantap antara sama-sama kita, insya-Allah kita akan berjaya. Okey, sekian, terima kasih, itu saja. Semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Bye.